berlaku. Bila Allah mengatakan bahawa nakalan minallah, aku yang akan cegahkan manusia, dan telah berlaku dah. Di mana-mana pun. Tadi Datuk Ismail kamu sebut soal jenayah di Mekah. Saya baca dalam buku Hukukul Insan Dr. Munzir Khalaf. Dia kata sebenarnya dalam seluruh dunia sejak daripada tahun 1111 dia balik kepada pemerintahan awal kerajaan Saudi. Sampai hari ini dalam seluruh dunia kadar jenayah yang paling kurang sekali seluruh dunia adalah Saudi Arabia. Saya ulang balik, kadar jenayah yang paling kurang, yang paling rendah sekali di seluruh dunia ini ialah Saudi. Jawab, kenapa soalannya, kenapa berlaku demikian? Kerana dia mengamalkan hudud. Negeri lain disebut tadi. Kadang-kadang tu bila berlaku jenayah-jenayah curi, kadang kita pun tak percaya, kadang-kadang dia curi tabung derma masjid pun dia curi. Langsung tak hormat rumah Allah Ta'ala, curi. Tak apa. Kepala kereta api atas rel kereta api hilang orang curi. Munasabah akak kereta api nak curi api ke mana? Kereta api pakai rel. Duduk atas rel, ditapah road. Tapah road. Kepala kereta api hilang, orang curi. La ilaha illallah. Kepala kereta api orang curi. Besok lusa stesen kereta api itulah hilang. Balik semula. Kenapa dia kurang? Kenapa? Kerana nakalan minallah. Allah yang cegah. Sebab tu kita nampak cara bercakap, cara senang kita dapat jika anda pergi yang umrah, pergi haji, tengok bagaimana boleh money changer, duduk tepi jalan dengan tung duit dia, dengan gantung duit dia dan sebagainya. Waktu semayang, dia tinggal pergi semayang, tak ada bayi jaga pun. Bayi jaga dengan senapang patah, broken gun, nak jaga macam mana? Di Malaysia, bank yang ada orang jaga, security jaga, senapang ada, ke semua ada. Senapang yang dia, itu adalah senapang yang senapang patah, peluru 2 biji. Yang mencuri itu M16. Nak lawan macam mana? M16. Okey. Maka jelas pada ketika itu kita nampak bila Mekah, bank dia tidak pernah ada orang jaga. Yang nama ada security. Anda pergi tengoklah. Money changer dia ada bilion duit dia dan tidak pernah ada orang jaga pun. Duduk tepi jalan begitu, nampak very aman. Kedai emas dia lama-lama ke semua anda tengok ke semua, seorang pun tidak ada orang jaga. Berbanding kedai emas kita, security jaga dan dia kena tembak dulu sebelum tukang kedai kena tembak. Maka kesimpulannya jelas, kita kena balik semula kepada hududullah, balik kepada perancangan asal Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada manusia ini kebaikannya. Mesti saya nak pergi satu lagi masalah. Bila kita bercakap hudud, saya sebagai seorang rakyat, sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah, tiap-tiap hari saya merasakan begitu kesal dengan penghidupan rakyat Islam Malaysia yang telah tidak lulus. Allah menguji kita umat Islam dengan ujian yang cukup ringan.
Dan ujian ini pada penilaian saya nak sebut pada malam ini, banyak yang tidak lulus. Ujiannya apa? Lontaran hukum hudud kepada masyarakat. Ada Allah bagi peluang, usaha Kelantan, usaha Terengganu nak melaksanakan hudud sebagai suatu ujian. Umat Islam terimakah tidak terima undang-undang hudud ini? Kita nak masuk mana? Nak masuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nak tolong tegakkankah, ataupun wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kamu bantu orang yang nak membuatkan dosa dan permusuhan. Dia membantu untuk melaksanakan hudud itu termasuk wa ta'awanu. Kalau tak bantu dia, kita bantu kepada permusuhan. Artinya kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini. Saya ulang balik. Kalau berlakulah umat Islam menentang hukum hudud ini, apa jadi? Saya ada homework. Balik baca surah At-Taubah ayat 63 sampai 68. Yang ini khusus panjang ayat ini, 3 ayat. 63, 68, berapa 5 ayat. 4, 5, 6, 7, 8. Ayat ini berbunyi, alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhu wa nal'am qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin, sampailah kepada azabun muqim. Saya tengah makna dia. Allah sebut, tidakkah mereka itu mengetahui, tu alam ya'lamu, tidakkah mereka itu penentang hukum ni mengetahui bahawasanya siapa sahaja yang menentang hukum Allah, menentang hukum Rasulullah, maka baginya neraka Jahannam yang kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu suatu kehinaan yang paling besar. Orang-orang munafik, orang Islam tapi dia munafik, luarnya Islam, dalamnya tidak Islam, mereka amat takut kalau Allah membukarkan rahsia mereka, memberitahu isi hati mereka, katakan kepada mereka, kamu olok-olokkanlah, permain-mainkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberitahu kepada kita mereka itu munafik. Dan kalau kamu tanya orang-orang yang memperolok-olokkan hukum Allah Taala ini, menentang hukum ini, mengapa kamu menentang hukum Allah Taala? Mereka akan jawab, kami bukan menentang, kami hanya main-main saja, bukan tentang sungguh. Nakhudu wa nal'ab, ini kami hanya bermain-main sahaja, kami tak serius. Kami tahu hukum wajib, tapi kami cari jalan ni, kami hanya tak serius menentang. Qul, jawab kepada mereka, adakah dengan hukum Allah, ayat-ayat Allah, hukum Rasul, kamu nak mempermain-main, kamu tidak serius? La ta'tadiru, jangan cari sebarang excuse, jangan cari sebarang alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sebenarnya, kata Allah, kamu telah kufur setelah kamu beriman.